murid semua. Hari ini kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang cara menulis pemerhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, berjumpa kembali kita pada episod seterusnya iaitu KPS membuat pemerhatian. Sebelum tu mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat membuat pemerhatian berdasarkan keputusan penyiasatan dengan menulis pemerhatian dengan teknik yang betul. Okey, sebelum tu mari kita lihat apakah maksud pemerhatian. Pemerhatian ialah menyatakan apa yang diperhati berdasarkan soalan. Okey, pemerhatian boleh dibuat berdasarkan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Iaitu perlakuan atau perbuatan yang kita boleh buat ialah melihat, mendengar, menyentuh atau memegang, menghidu dan merasa. Okey, seterusnya cikgu akan beri tips untuk menjawab soalan pemerhatian. Okey, tips yang pertama ialah sekiranya soalan mempunyai satu gambar sahaja, pemerhatian berdasarkan apa yang berlaku kepada stimulus tersebut dengan menggunakan deria penglihatan atau pendengaran atau sentuhan, bau dan rasa. Okay, biasanya dalam soalan tu dia bagi soalan dan kita buat pemerhatian berdasarkan apa yang kita perhatikan ataupun apa yang pernah kita jalankan eksperimen, apa yang kita perhatikan dari segi mungkin kita buat dari segi bau, rasa, sentuhan dan juga pendengaran. Untuk tips yang kedua pula, sekiranya soalan mempunyai dua gambar yang melibatkan perbandingan, pemerhatian mesti ditulis dengan ayat perbandingan. Okay, seterusnya, menggunakan data PB untuk memulakan ayat. PB itu maknanya pemboleh ubah bergerak balas. Okay, dalam contoh ni, mana yang dikatakan PB? PB-nya adalah bilangan ayunan bandul dalam 30 saat iaitu PB. So, macam mana kita nak buat ayat menggunakan PB? Jadi kat sini, kita lihat pada data bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat iaitu sebanyak 37 bilangan ayunan bandul dan jisim bandulnya adalah 20 gram. So macam mana kita nak bina ayat pemerhatian? Jadi kita kena tulis macam ni lah. Bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat paling banyak jika jisim bandul adalah 20 gram. Cikgu ulangi lagi. Okay, kita mula daripada ayat daripada PB . Bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat paling banyak jika jisim bandul adalah 20 gram. Okey, kita lihat kepada contoh soalan pertama iaitu raja di bawah menunjukkan segelas susu segar yang dibiarkan di atas meja selama 1 hari. Okey, ini adalah contoh soalan yang tidak menunjukkan perbandingan lah. Cuma ia melibatkan perubahan masa dari hari pertama, hari kedua dan kita melihat apa yang berlaku pada hari kedua. Jadi contoh soalannya berdasarkan raja di atas, nyatakan satu pemerhatian pada hari kedua. So jawapannya, susu menjadi masam ataupun susu berbuih ataupun susu berbau busuk atau susu basi. Ini berdasarkan apa yang kita perhatikan, apa yang kita pernah alami lah. Okey. Soalan seterusnya. Okey, raja di bawah satu aktiviti yang dilakukan oleh seorang murid untuk menyiasat kesan daya . Okey, di sini ada plastisin sebelum dan selepas ia ditekan. So, apa yang berlaku kepada plastisin? Okey, so jawapannya plastisin menjadi lepeh.
Itu adalah pemerhatian yang kita perhatikan menggunakan deria penglihatan. Seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan 3, iaitu soalan mengenai daya. Ya. Raja di bawah menunjukkan dua situasi beban yang sama ditolak di atas permukaan yang berbeza. So soalannya, berdasarkan raja di atas, nyatakan satu pemerhatian. Jawapannya, beban mudah ditolak di atas permukaan jubin berbanding di atas permukaan tar. Di sini soalan ni merujuk kepada perbandingan, iaitu situasi pertama dan situasi yang kedua. So murid-murid mesti membuat ayat berbanding ataupun ayat perbandingan. Okey, soalan seterusnya ialah satu penyiasatan dijalankan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan J dan K dengan menggunakan kertas litmus. Bahan J dan K, kita lihat pada perubahan warna kertas litmusnya adalah merah menjadi biru, biru menjadi merah. Jadi apakah soalannya? Berdasarkan maklumat di atas, tuliskan satu pemerhatian. Okey, dapatkah murid-murid teka bagaimana nak menulis pemerhatian? Okey, kita lihat jawapannya. Okey, di sini jawapannya adalah bahan J menukarkan kertas litmus merah kepada biru, manakala bahan K menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey. Ialah soalan yang kelima. Okey, raja di atas menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan tentang keupayaan air mengalir melalui 3 jenis tanah, tanah R, tanah S dan tanah T. Isi padu air yang dituang kepada tanah tersebut adalah sama. Okey, jadi soalannya berdasarkan keputusan penyiasatan di atas, nyatakan satu pemerhatian. Okey, di sini soalannya ada perbandingan di antara 3, ya, tanah R, tanah S dan tanah T. So, murid-murid mesti menulis ayat perbandingan. Okey, bagaimana nak tulis? Kita lihat pada jawapannya. Okey, jawapannya ialah isi padu air yang dapat dikumpul dalam bika 2 paling sedikit. Ya. Jadi dekat sini kita lihat perbandingan. Maksudnya kita ambil data sama ada paling rendah ataupun data paling tinggi. Di sini kalau kita lihat tanah S data yang paling sedikit, ya, bika 2. Kalau kita lihat yang seterusnya, data paling tinggi adalah tanah R. Okey. So, kita juga boleh buat jawapan isi padu air yang dapat dikumpul dalam bika 1 paling banyak ataupun paling tinggi. Okey, seterusnya soalan berbentuk carta palang. Contoh soalan ni. Okey, raja di atas menunjukkan satu penyiasatan tentang kadar pernafasan yang diambil untuk 5 jenis aktiviti. So, ini adalah soalan berbentuk graf. Macam mana nak jawab? Apakah yang boleh dikatakan berdasarkan keputusan penyiasatan di atas? Okey, macam cikgu cakap tadi, kita boleh ambil data paling tinggi dan data paling rendah. Okey, di sini jawapannya, kadar pernafasan bagi aktiviti melompat adalah paling tinggi. Kalau kita tengok kadar pernafasan sini paling tinggi adalah melompat lah. Nampak ni melompat paling tinggi. Dan apa yang paling rendah? Paling rendah adalah tidur. Ya. So, kita boleh juga jawab atau kadar pernafasan bagi aktiviti tidur adalah paling rendah. Okey, next. Okay, soalan 7 adalah soalan jenis kaedah pembajakan. Soalannya, raja di atas menunjukkan satu penyiasatan tentang 2 jenis kaedah pembajakan yang digunakan untuk menyiapkan kerja. Jadi, tuliskan satu pemerhatian bagi penyiasatan di atas. Okey, so jawapannya, masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja menggunakan kaedah Y lebih cepat berbanding kaedah X. Okey. Itu
sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Sekiranya ada sebarang kekurangan dan penambahbaikan, sila komen. Dan sekiranya anda suka dengan video cikgu pada hari ini, sila like dan share kepada rakan-rakan. Jangan lupa ya, sila tekan butang subscribe. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Bye-bye.